Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Sihat ke tak hari ni? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ke tak ni? Okey. Okey. Minggu lepas kita belajar kita kenal pasal apa? Wang, kan? Duit. Okey, macam mana kita kenal duit shilling, mana duit kertas RM1, RM5, lagi RM20. Kan? Pasal ada 50 dengan 100 lagi. Okey. Yang dalam hari Sabtu dah buat kan latihan yang tambah wang. Hari ni kita sambung dengan tolak wang, tolak, darab dan bahagi terus. Okey. Tolak wang sama je macam biasa. Akilah ada buku teks ke? Ada, okey. Buku teks jilid 2. Buka muka surat 26. Ke tak ada? Tengok, kita kalau nak tolak wang. Ni masuk tajuk tolak wang. Kalau contoh soalan, dia tanya berapakah beza harga sebuah beg duit dengan sebuah beg troli. Okay, bila tengok kat sini, beg troli ni harga dia? Mu'alimah, muka surat berapa dan jilid berapa? Muka surat 26, jilid 2. Terima kasih. Okey. Tengok beg troli ni harga dia RM90. Dan beg duit ni harga dia RM20. Dia nak tahu beza. Beza antara beg troli dengan beg duit ni. Sebab tu guna tolak, operasi tolak. Jadinya kita ambil nombor yang besar, RM90 ni kita tolakkan dengan RM20. RM20 kecil lagi daripada RM90 kan? Okey, tengok sini. Bila operasi tolak ni dia bagi ayat matematik. Lepas tu kita tukar kepada bentuk lazim. Bentuk lazim, tengok RM ni kena letak sama dengan RM. Dan yang nombor ni macam biasa kena ikut rumah masing-masing. Rumah sah dengan rumah hulu. Boleh faham setakat ni? Okey, kalau 9 ni kalau 90 tolak 20 dapat 70. Kalau 80 tolak dengan 20 berapa? 80 tolak 20 berapa? 4. Berapa? Tengok sini, kalau RM RM 80 tolak dengan RM 20. Okey, yang belakang kosong tolak kosong berapa? Tetap kosong kan? 8 tolak 2. Berapa 8 tolak 2? Keluarkan jari 8,
Lepas tu tolak dengan 2. 8 tolak 2 dia jadi 6. So, kita tulis kat sini 6. Boleh ke? Okey, faham kan? Faham. Okey. Seterusnya kalau nombor, kalau duit yang tak ada sen kat belakang. Kalau yang ada sen, tengok contoh yang kedua dia buat. Tolak RM20 50 sen daripada RM74 80 sen. Bila tolak, maknanya kita letak operasi tolak siap-siap. Tolak RM20 50 sen daripada, maksudnya nombor yang besar tu kat depan. Boleh? Okey. Tengok cara dia tolak. Cara tolak sen kat belakang, titik tu kena sama. Kena sama, tak boleh titik ke depan ke belakang. Boleh faham? Boleh. Okey, bila tolak, selesaikan macam biasa yang kita buat sebelum ni, tolak yang biasa walaupun bukan wang tu. Sama juga, selesaikan rumasa 10, lepas tu ke depan. Ni, abakus, tengok titik ni menunjukkan sen, titik ni. Dan nombor kat atas ni, bila dia turun, kita tengok manik yang tengah. Untuk kira, kita tengok manik yang tengah. Bahagian atas ni, satu manik mewakili 5. Bahagian bawah, satu manik ni, setiap manik ni 1. Boleh? Okey, ni untuk tolak. Nampak tak whiteboard kat apa yang maknanya tulis kat whiteboard ni? Nampak tak? Nampak tak ni? Dia nampak ke? Nampak. Okey. Contoh, kalau tolak, macam mana nak selesaikan tadi? Tolak kita selesaikan yang belakang dulu kan? Okay, 0 tolak 0. Berapa? 0 tolak 0. 0. 8 tolak 3. 8 tolak 3 berapa? 5. Ya, 5. RM ni kita tulis ni juga RM kat depan ni. Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni yang tak ada perpuluhan, yang tak ada sen. Tengok yang ada sen pula. Okay, yang ada sen, tengok sini. Okey, sekarang kita selesaikan yang belakang sekali ni dulu. Selesaikan belakang. 0 tolak 5 boleh ke tak? 0 tolak 5 tak boleh kan? Jadi kita kena pinjam dengan rumah depan ni. Yang depan ni dia jadi, bila 9 pinjam 1 dia jadi 8. Dan yang belakang dia jadi 10 kan? 10 tolak 5 berapa? Okey, 10 tolak 5 berapa Amar? 5. Okey, 5. 8 tolak 9 boleh ke tak? Nombor kecil nak tolak nombor besar, boleh ke? Tak boleh. Kita kena pinjam dengan depan. Okay. Bila pinjam yang depan ni nombor 5. Bila pinjam 1 dia jadi berapa? 5 pinjam 1 jadi 4. Tulis 4 kat sini, dia dah jadi 18. Okey, 18 tolak 9.
Bila 18 okey, 18 tolak 9 dia jadi 9. Okey. Lepas tu okey, 18 tolak 9 dia jadi 9. Titik ni kita kena sama. Letak titik kat sini. Okey, 4 tolak 1. 4 tolak dengan 1 dia jadi 3. Kita tulis sama betul dengan rumah dia. Okey, sekarang ni yang depan sekali 8 tertolak dengan 5. Dia jadi 3. RM sama still juga tulis kat bawah ni. Salin tulis balik je. Dia jadi 33 ringgit 95 sen. Okey, sekarang tu untuk tolak. Tu tolak dua nombor. Dan kalau tolak 3 nombor pun dia sama juga dengan yang tolak biasa, tolak berturut-turut. Yang macam ni, contoh yang nombor 4. Contoh yang nombor 4 ni, Siti bayar 100. Berapakah baki wang Siti? Okay, kalau tolak perkataan beza pun tolak, baki pun tolak. Baki tu maksudnya duit lebih setelah dibayar barang yang dia beli. Okey. Sekarang ni 100, dia ada 100. Siti ni bayar 100. Dia beli apa? Siti beli mainan ni. Teddy bear ni RM19.90. Lepas tu ni tak tahu benda ni RM57.50. So dia tolak dulu satu-satu. Mula-mula dia tolak dulu 100 ni, tolak dulu dengan RM19.90. Dapatlah RM80.10. Bila dah dapat jawapan ni, baru dia tolak lagi dengan RM57.50. Sebab dia nak tahu berapa baki. Sebab dia bayar, contoh pergi kat kedai, kita bayar duit RM100. Lepas tu dia nak bagi baki kat kita berapa? Selepas kita beli barang RM19.90 dengan RM57.50. Ni satu cara. Satu lagi, boleh juga tambah dulu RM57.50 dengan RM19.90 ni, baru tolak dengan 100. Boleh faham? Bila tolak tu barulah dapat baki wang Siti ialah RM22.60. Okay, tengok yang muka surat 28 cuba jawab tu. Contohnya yang A. Okay, 8 tolak 7. Berapa? Kita selesaikan yang belakang dulu. 8 tolak 7 berapa? 8 tolak 7 beri 1. 7 tolak dengan 2. Jadi 5. Kita tulis kat sini. Dan RM kita tulis macam biasa. Salin balik je, tulis kat depan. RM. Boleh? Okay, sambung balik tadi. Yashid terkeluar sebab internet dia tak okey. Ada. Bukan. Kat tempat tu tepung. Kat bawah. Tengok ada. Bawah pandai bawah. Okey. Tengok balik tadi.
Allahu Akbar. Okay, contoh dia. Okay, tengok yang E. Ni yang kalau tolak macam biasa. Kalau tolak berturut-turut, kita selesaikan dulu. Contohnya tengok yang E, RM 49. Kita selesaikan dulu dua ni dulu. Okay, RM 49 tolak dengan RM Dia duduk dalam ni. 28. Okay. 9 tolak 8 dia jadi 1. Kita tulis kat belakang ni 1. Okay, 4 tolak dengan 2. Dia jadi 2. Okay. Lepas tu tolak. Bila dah dapat jawapan untuk 2 ni, baru kita tolak lagi 1 ni. Kita tak boleh nak tolak sekaligus terus macam tambah. Okay, kita buat kat sini. Bawah ni pun boleh. Okay, kita buat tolak lagi dengan RM 6. Okay, 1 tolak 6. Boleh ke tak? 1 tolak 6 boleh ke tak? Tak boleh sebab kecil kan. Okey, kita pinjam dengan sebelah, rumah sebelah dengan nombor 2. Okey. Dia ada 2, kita pinjam 1, dia tinggal lagi 1. Yang belakang ni dah jadi 11. Okey, 11 tolak dengan 6 berapa? 11 tolak 6 jadi 5. Ni 1 tak ada tolak dengan apa-apa, nombor tak tolak pun dengan nombor apa-apa kat bawah ni, tulis balik kat bawah ni 1. Boleh faham? Boleh. Okey. Ni untuk tolak berturut-turut. Yang atas ni tolak sekali sahaja. Okey? Okey. Lepas tu cuba tengok yang nombor 2. Lihat harga barang, jawab soalan. Okey, dia tanya berapakah beza harga topi dengan raket badminton ni? Okey, topi ni harga dia berapa ni? 45 90 sen. RM45.90. Okey, harga raket berapa? 45 ringgit dan 90 sen. Harga raket ni? 30 ringgit. RM30. Okey. Beza. Bila perkataan beza, maksudnya kita guna operasi tolak. Okey. Sekarang kita buat bentuk dalam bentuk lazim. RM RM45. 90 tolak dengan raket tadi RM30 kan? Okey, RM30. Sebabkan nombor kat atas ni dia perpuluhan, kita tambah je perpuluhan ni kosong macam tu. Boleh? Ambil. Okey, kosong tolak kosong berapa? Kosong. Okey, 9 tolak kosong.
9 tolak kosong 9. Boleh. Abang, kakak boleh kau makan benda ni? Cream puff. Cream puff. Okay, 9 tolak kosong 9. Lepas tu titik. 5 tolak kosong 5. 4 tolak dengan 3. Jadi 1. Boleh faham? Boleh faham? Macam mana nak tolak bila wang? Okay, boleh? Tutup lah balik. Okay, sekarang. Tutup. Okay, tolak dah faham belum tolak ni? Dah faham tolak? Macam mana nak tolak wang? Okay, sekarang Halimah nak masuk darab wang. Kalau kita tutup wang tu, darab je, operasi darab. Okay, dah belajar sebelum ni kan macam mana nak darab. Darab. Contohnya, kita tengok nombor 1. Berapakah harga 3 paket nangka? 3 paket nangka. Maksud dia, satu paket harga dia RM8. Kalau 3 paket berapa ringgit? Maksudnya 3 kumpulan ni berapa semua sekali jumlah dia? Tapi sebab nombor yang sama, sebab tu kita darab. Tengok kat sini pun dah tulis. Okay, sama ada nak tulis RM8 ni darab dengan 3 paket ataupun RM8 tambah RM8 tambah RM8. Kita tambah 3 kali. Sebab dia 3 paket kan? Okay, ni kalau guna cara yang pertama darab, kena ingat sifir 3. Okay, 8 darab 3. Dia jadi 24. Okay, boleh faham? Boleh. Contoh kalau ni harga kereta ni. Okay, kira harga 4 buah kereta. Kereta ni satu kereta harga dia RM5. Kalau 4 kereta, dia jadi berapa? Sifir 5. 4 darab 5. 15 ringgit. Apa dia? Sifir 5. Cuba baca sifir 5. 20. 15. 15. Okey, cuba baca sifir 5. 5. 5. 10. 15. Lepas tu 2. 20. 20. Ya. Dia jadi kalau 4 biji kereta ni dengan harga RM5, dia jadi RM20. Boleh faham? Okay, contoh dia kalau tengok kat sini. Okay, kalau tengok di whiteboard ni, yang Halimah tulis RM4 darab dengan 3. Dia jadi berapa? Sifir 3. 60 lah. Berapa? Saya nak dapat 12. Ya, 12. Sifir 4 darab 3. Dia jadi 12. Boleh faham? Dia kena ingat sifir. Boleh. Okey, contoh yang kedua, darab. RM10 darab dengan 5. Okey, ini yang ni kita selesaikan satu-satu. Mula-mula kita selesaikan yang kosong ni dulu. Kosong darab 5 berapa? Siapa tahu? Bila sebarang nombor darab dengan kosong jadi
Allahu Akbar. Dia jadi berapa? Tak. Kalau kosong darab dengan 5 jadi kosong. Sebab nombor apa pun kita darab dengan kosong dia akan jadi kosong. Okey? 1 darab dengan 5. 1 darab dengan 5 dia jadi 5. Nombor, sebarang nombor darab dengan 1 dia akan jadi nombor terbalik. Boleh? Ya Hanan, apa dia? Tak faham ke Hanan? Mana saya lagi satu. Boleh? Okay. Ni darab. Asyik. Boleh tengok yang kat buku teks tu, muka surat 30. Contoh dia, tengok yang B. RM4. RM4 ringgit darab dengan 6. Okay, RM4 ringgit darab dengan 6. Jadi sifir 6. Okay, cuba baca sifir 6. Sifir 6. Ya. Sifir 6. Okay. 6. 12. 18. Lepas tu, yang keempat, apa dia? Tak belajar lagi. 24. Okay. Jadi jawapan dia yang kat sini, RM 24 ringgit. Faham ke setakat ni? Ni kena ingat sifir. Hafal ke tak sifir? Nanti kena hafal sifir. Boleh? Okay, faham ke darab ni macam mana? Hanan okey, faham? Okey. Dah faham darab. Kita nak masuk yang bahagi. Kita ada lagi 4 minit. Okey, bahagi wang. Dia kena ingat sifir. Bahagi lebih kurang dia terbalik dengan darab sahaja. Okey, contoh tengok yang pertama ni. RM15 diberi sama banyak kepada 3 orang. Diberi sama banyak. Contoh Hanan ada RM15. Hanan ada duit RM15 nak bagi kepada Akila, dia dengan Hanan sendiri. Sama banyak. Okey. Nak tahu seorang tu dapat berapa? Nak tahu dia kena bahagi. Sebab itulah dia guna bahagi 15 ni kita bahagikan dengan 3. Bila bahagi dengan 3, seorang akan dapat RM5. Ni cara yang dia buat. Cara yang bentuk lazim macam ni. Boleh? 5. Kalau ikutkan darab, dia jadi 3 darab 5 dapat 15. Ya, okey. Sekarang ni tengok. Contoh dia, dia buat 30 ni, RM30 dibahagi dengan 6. Bila dibagi ayat matematik macam ni, kita kena tukar dalam bentuk ni. Faham? Macam mana dia dapat 5 ni? Sifir. Okay, sifir 6. 30 ni yang ke berapa? Sifir 6. 30 tu yang ke 5. Sebab itulah RM30 dibahagi dengan 6 dapat RM5. Faham ke faham?
Wow. Nanti nak kena hafal. Buka sekolah nanti, Maklimah nak tanya nak soal sifir. Okay. Tak habis. Kita tengok yang cuba jawab. Tengok yang cuba jawab ni bahagi. 24 dia bahagi dengan 4. Sifir 4. Berapa? Sifir 4. Tengok sifir 4. 24 tu yang ke berapa? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Okey, 24 ni yang ke berapa? Yang ke 6. Jadinya 24 bahagi dengan 4. Jawapan dia RM6. Okey, kalau B, tengok ni sifir 5. Sifir 5 paling senang. Sebabnya kita ingat apa? 5, 10, 15, 20, 25 macam tu je. Okey, RM20 bahagi dengan 5. 5 darab berapa dapat RM20? Dapat 20. 5 darab berapa dapat 20? Sifir 5. Okey, baca sifir 5. 5 darab 4. Ya, 5 darab 4. Jadi jawapan dia kat sini RM 4. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, contoh sini. Okey, last. Nampak tak yang ni? RM45 bahagi dengan 5. Okey. Sifir 5. 45